Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Saiful Nizam bin Muhammad Samsul Syukri. Hari ini saya akan bincangkan tentang seorang tokoh ketamadunan yang wajar kita contohi, iaitu Tuan Guru Nik Aziz. Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat atau sinonim dengan panggilan Tuan Guru Nik Aziz merupakan seorang ahli politik merangkap Menteri Besar Kelantan. Beliau dilahirkan pada hari Sabtu 10 Januari 1931 di Kampung Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan anak kedua daripada 9 orang adik-beradik. Hasil perkongsian hidup dengan isterinya, Datuk Hajah Tuan Sabariah binti Tuan Ishak. Mereka dikurniakan 10 cahaya mata, iaitu 5 lelaki dan 5 perempuan. Beliau mendapat pendidikan awal dari bapanya sendiri, Tuan Guru Haji Nikmat Raja Banjar, di kediamannya di Pulau Melaka. Beliau memiliki kelulusan dalam bidang sarjana kehakiman dan perundangan Islam daripada Universiti Al-Azhar di Mesir. Beliau menamatkan pengajian di Mesir selepas 4 tahun. Imej beliau lebih terselah sebagai seorang ulama, di samping merupakan Mursyidul Am Parti Islam Se-Malaysia PAS. Mursyidul Am ialah pengerusi bagi Majlis Syura Ulama PAS yang merupakan badan tertinggi bagi menentukan dasar parti Islam tersebut. Tuan Guru Nik Aziz sentiasa dikenali sebagai seorang menteri besar yang paling zuhud dan warak. Pada hampir setiap masa, beliau sentiasa dilihat dalam keadaan berjubah dan berserban. Beliau mengaku bersolat dalam keadaan gelap apabila berada di dalam pejabatnya kerana tidak mahu membazirkan duit kerajaan untuk kepentingan dirinya. Rumahnya pula hanyalah sebuah rumah kampung biasa seperti yang dimiliki oleh rakyat Kelantan. Rumahnya tidak berpagar sama sekali dan tiada pengawal keselamatan yang diupah untuk menjaganya. Beliau amat mengutamakan kesederhanaan dalam kehidupannya. Sebelum menjadi Menteri Besar, beliau merupakan seorang guru agama yang aktif. Beliau pernah mengajar di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Maradiyah, Sekolah Menengah Agama Darul Anwar dan Sekolah Menengah Mahad Muhammadi yang kesemuanya terletak di negeri Kelantan. Maka tidak hairanlah mengapa beliau lebih dikenali dengan gelaran Tuan Guru atau Tok Guru dalam kalangan rakyat Malaysia. Ketika beliau masih sihat, beliau aktif menyebarkan ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat. Hampir setiap pagi, beliau akan menjadi imam solat subuh dan kemudiannya memberikan kuliah ringkas di sebuah masjid yang terletak hanya beberapa meter sahaja dari rumahnya. Pada akhir tahun 2004, beliau dimasukkan ke hospital setelah mendapat serangan sakit jantung. Pada tahun 2007, beliau dirawat di Hospital Universiti Sains Malaysia kerana keletihan. Beliau sendiri mengakui bahawa kesihatannya semakin terganggu sejak akhir-akhir itu. Namun, itu semua tidak menghalangnya untuk terus berbakti kepada masyarakat. Tuan Guru Nik Aziz bersara sebagai Menteri Besar Kelantan pada pilihan raya 2013 dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada 12 Februari 2015 di kediamannya di Kampung Pulau Melaka. Al-Fatihah. Keesokan harinya, lebih daripada 10,000 orang menghadiri majlis pengebumiannya di Masjid Tok Guru. Tuan Guru Nik Aziz meninggalkan pelbagai sumbangan kepada negeri Kelantan. Sumbangan beliau meliputi aspek pendidikan, pentadbiran, kemaslahatan agama Islam dan ekonomi Islam. Sebaik sahaja dilantik sebagai Menteri Besar Kelantan, beliau mengisytiharkan bahawa kerajaan di bawah pimpinannya akan memperkenalkan sistem pentadbiran Islam di negeri Kelantan. Konsep pemerintahannya bermotorkan membangun bersama Islam yang bermaksud maju ke depan dengan cara yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Antara sumbangan beliau ketika menjadi Menteri Besar ialah memperkenalkan adab Islam. Perkara-perkara mudah seperti memperkenalkan adab Islam ketika membuka dan menutup majlis dengan memulakan bacaan Al-Fatihah dan mengakhiri dengan surah Al-As dan tasbih kafarah.
Tempat duduk div-div perempuan dan lelaki juga diasingkan dan jamuan-jamuan rasmi kerajaan diselaraskan dengan waktu solat. Tujuan adab ini diperkenalkan adalah untuk menjadikan semua majlis dan aktiviti pentadbiran sebagai ibadat yang berguna serta mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sumbangan yang kedua ialah pentadbiran yang sederhana. Bagi mengatasi masalah kewangan berikutan hutang kerajaan sebelum ini, pentadbiran sederhana diwujudkan. Ini adalah bersesuaian dengan konsep ketakwaan dalam Islam dan mengelakkan pembaziran. Dasar berjimat cermat diperkenalkan dengan mengarahkan para esko supaya tidak membeli kenderaan baru. Pegawai-pegawai kanan pula diarahkan menggunakan kereta Proton perdana menggantikan Mercedes-Benz yang digunakan kerajaan sebelum ini serta memotong pelbagai elang menteri besar, timbalan menteri besar serta esko-esko kerajaan. Amalan berlumba-lumba menghabiskan peruntukan tahunan juga telah dihapuskan. Sumbangan yang ketiga ialah mewujudkan persekitaran yang kondusif. Dalam usaha mewujudkan persekitaran Islam serta membolehkan rakyatnya beribadat dengan tenang dan selesa, Tuan Guru Nik Aziz telah mengisytiharkan hari Jumaat dan Sabtu sebagai cuti mingguan mulai 1 Januari 1996. Penguatkuasaan waktu bekerja baru ini bermakna semua jabatan dan agensi kerajaan Kelantan bekerja 5 hari seminggu iaitu hari Ahad hingga Khamis. Langkah penguatkuasaan cuti tersebut adalah bagi membolehkan kaki tangan kerajaan menggunakan hari-hari tersebut untuk menuntut ilmu dan sebagai hari keluarga. Sumbangan yang keempat ialah menghapuskan riba. Untuk mewujudkan sistem ekonomi tanpa riba, Tuan Guru Nik Aziz telah memindahkan wang kerajaan negeri daripada bank-bank konvensional ke dalam bank tanpa riba. Langkah-langkah lain dalam program pembangunan ekonomi Islam ini termasuklah memperkenalkan pinjaman tanpa riba kepada kaki tangan kerajaan negeri. Selain itu, sistem gadaian konvensional yang mengandungi amalan riba dan eksploitasi juga telah ditamatkan. Sebagai alternatif, Al-Rahnu telah ditubuhkan pada 12 Mac 1992 dan merupakan sistem gadaian Islam yang pertama di Malaysia. Melalui kewujudan sistem Al-Rahnu, maka mulai tahun 1995, Kerajaan Kelantan membatalkan semua lesen premis pajak gadai yang menggunakan sistem riba. Ini memaksa semua pengusaha pajak gadai yang mahu meneruskan perniagaan mereka untuk mengikut model Al-Rahnu walaupun mereka daripada golongan bukan Islam. Sumbangan yang kelima ialah memurnikan budaya dan mewujudkan kehidupan yang bermoral. Dalam usaha memurnikan budaya, Tuan Guru Nik Aziz telah mengharamkan segala kegiatan budaya yang bercanggah dengan ajaran Islam dan membawa keasyikan. Ini termasuklah kebudayaan, tradisi dan moden seperti wayang kulit, konsert rock, karaoke, kelab malam, snooker dan pusat permainan video. Sumbangan yang terakhir ialah memartabatkan kedudukan wanita. Pelbagai perubahan ke arah memartabatkan wanita dilakukan oleh kerajaan negeri. Antaranya termasuklah mengadakan kempen kesedaran menutup aurat dan kod pakaian sopan bagi pekerja wanita Islam, kaunter berasingan bagi pelanggan lelaki dan wanita di pasaraya, menambahkan cuti bersalin kepada kaki tangan wanita kerajaan negeri, melarang salon-salon unisex serta mengharamkan iklan yang mempamerkan wanita yang tidak menutup aurat. Antara pencapaian Tuan Guru Nik Aziz yang paling besar adalah untuk Parti PAS. Semasa beliau menerjui parti tersebut, PAS dapat mengekalkan pemerintahannya di Kelantan selama 3 dekad dan mengembangkan pemerintahannya ke Kedah untuk satu penggal dan meluaskan pengaruh PAS ke seluruh Malaysia. Kesan amalan pentadbiran sederhana juga telah mencetuskan perubahan dan transformasi Islamik serta menzahirkan aspek jimat cermat, hemat dan berpada dalam berbelanja. Slogan yang kerap digunakan oleh Tuan Guru ialah berbelanja jangan sampai boros dan berjimat jangan sampai kedekut.
Kewujudan sistem gadaian Islam Ar-Rahnu semakin mendapat tempat di hati masyarakat Malaysia bukan sahaja bagi yang beragama Islam. Malah skim ini mendapat perhatian daripada golongan bukan Islam. Kini, kebanyakan syarikat perbankan telah bertukar ke arah perbankan Islam kerana sedar akan ketelusan sistem ini berbanding perbankan konvensional. Penghapusan riba turut membantu meringankan beban yang ditanggung penghutang serta menggalakkan aktiviti perniagaan. Ini sedikit sebanyak menyumbang kepada kadar pengurangan kemiskinan di negeri Kelantan. Antara nilai-nilai moral yang dapat dicontohi daripada ketokohan Tuan Guru Nik Aziz ialah agama sewajarnya dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Kita dapat lihat bagaimana kepribadian Tuan Guru Nik Aziz mencontohi kehidupan Rasulullah SAW. Hal ini dapat diterjemahkan kepada beliau melalui aspek pemakaiannya, seperti sentiasa memakai serban walau dipasangkan dengan apa jua pakaian. Seterusnya, kita seharusnya mencegah diri daripada terjebak dengan kegiatan yang tidak bermoral atau bermanfaat. Kita dapat lihat bahawa beliau melarang sebarang aktiviti yang tidak bermoral dan bercanggah daripada pandangan Islam. Sebaliknya, aktiviti keagamaan pula kiat dijalankan. Pada tahun 2008, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) telah menganugerahkan beliau sebagai Menteri Besar yang memiliki rekod paling bersih di Malaysia. Anugerah itu diberikan sebagai menghargai usaha beliau menentang gejala rasuah sepanjang mentadbir Kelantan selama hampir 18 tahun. Di samping itu, kita sewajarnya bersederhana dan tidak membazir dalam kehidupan seharian. Tuan Guru Nik Aziz memilih kehidupan yang sederhana serta bersahaja, walaupun beliau layak mendapat insentif serta pemberian kerajaan negeri sebagai Menteri Besar Kelantan. Malah, beliau turut mengehatkan pembelanjaan kerajaan negeri serta memotong allowance esko-esko pentadbirannya untuk kebajikan rakyat Kelantan. Secara kesimpulannya, tidak dapat dinafikan bahawa Tuan Guru Nik Aziz merupakan antara tokoh ilmuwan Islam yang hebat. Hal tersebut dibuktikan dengan sejarah hidup serta sumbangan beliau dalam pelbagai aspek, khususnya dalam pembangunan masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Pada tahun 2009, beliau diletakkan antara 50 tokoh Islam yang berpengaruh di dunia dan disenaraikan dalam buku berjudul The 500 Most Influential Muslims. Beliau seharusnya menjadi salah seorang idola yang perlu diwarisi sifat kepribadian serta ketokohannya oleh masyarakat Malaysia pada hari ini. Ini adalah untuk mengajar generasi yang akan datang agar mampu untuk mengatasi dan melawan anasir-anasir luar dari menguasai minda dan fizikal masyarakat Malaysia dan seterusnya mampu memartabatkan kelestarian agama Islam. Itu sahaja kupasan tokoh ketamadunan daripada saya. Sekian, terima kasih.